Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik hidayahnya, dapat kita sama-sama hadir pada waktu yang mulia ini sebagai Sayyidul Ayyam. Jadi tajuk khutbah Jumaat pada hari ini, sombong itu sifat iblis. Jadi ya, kita sedia maklum bahawa apabila disuruh sujud kepada Nabi Adam, maka iblis engkar, tak mau sujud, sebagai nak menunjukkan sifat kesombongannya. Jadi oleh itu pada tengah hari yang berbahagia ini, elok kita menyentuh tentang sifat sombong ini. Pada kitab Hidayatus Salikin lil Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan pada menyatakan membesar diri. Adapun kibir itu ataupun sifat membesar diri, takabur, iaitu membesarkan diri, maka iaitu sebesar-besar, merupakan sebesar-besar penyakit dan sebesar-besar maksiat yang di dalam hati. Jadi kalau begitu, maksiat terbagi pada dua. Satu, maksiat zahir. Maksiat zahir ni kita sedia maklum, mencuri, menyamun, membunuh, berzina, minum arak dan sebagainya. Itu maksiat zahir. Maksiat batin ni sesuatu yang ada kaitannya di dalam hati kita, seperti takabur, sombong, ya. Termasuklah sifat yang tercela itu, sifat mazmumah. Sebagaimana firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qila adkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka itu, masuklah kamu, hai orang yang kafir, dengan arti kata kufur, engkar, derhaka. Masuklah kamu akan pintu neraka padahal keadaan kekal, ya, mereka itu yang kufur, engkar, derhaka itu ke dalamnya. Maka neraka itu adalah merupakan sejahat-jahat tempat orang yang membesarkan diri mereka itu. Ini salah satu daripada dalil dalam suatu Zumar ayat 39 hingga ayat 72. Ayat 72. Begitu juga firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa fi jahannam maswan lil mutakabbirin. Tidakkah di dalam neraka jahanam itu tempat bagi mereka yang membesarkan diri mereka itu? Iaitu sesungguhnya di dalam neraka itu, iaitulah tempat bagi segala orang yang membesarkan dirinya.
Merujuk kepada hadis Nabi SAW pula, itu di antara dalil-dalil Al-Quran. Dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim fi kitab Al-Iman, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibrin. Tidak masuk akan syurga oleh seseorang yang di dalam hatinya walau setimbang semut yang kecil daripada biji sawi, daripada sifat takabur. Dan juga hadis Nabi SAW yang martabat kedudukannya hadis ini hadis hasan. Yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamati fi suratil zarri yuta'ahumul nasu lihaulihim ala Allah azza wa jalla. Dihimpunkan akan segala orang yang gagah, yang membesarkan akan diri pada hari kiamat seperti rupa semut yang kecil, padahal memijak-mijak akan mereka itu, akan segala manusia, kerana sangat hina mereka itu pada Allah SWT. Jadi sifat takabur itu menyebabkan seseorang itu dihinakan oleh Allah SWT daripada mahsyar, dengan dipijak oleh makhluk-makhluk yang ada di padang mahsyar pada hari itu. Na'udzubillah min zalik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, atau kama qala Rasulullah SAW, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mashyihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa merasa besar di dalam dirinya dan rasa takjub, rasa heran terhadap dirinya di dalam perjalanannya, nescaya mendapati ia akan Allah SWT itu dalam keadaan sangat murka di atasnya di padang mahsyar. Dan hakikat sebenarnya takabur ataupun sombong ini, bahawa melihat seseorang akan dirinya itu terlebih tinggi kedudukan dan terlebih besar dan terlebih mulia daripada orang lain. Dianggap dia lebih mulia daripada orang lain. Dan melihat ia akan orang lain itu hina daripadanya. Dan melihat ia akan orang yang lain itu hina daripadanya. Dan alamat tanda-tanda takabur itu ada kalanya nyata, terang, jelas pada lidah. Contohnya seperti dia kata, aku lebih baik daripada si Fulan. Terang dia kata, aku ni lebih baik daripada si Fulan kalau dibandingkan dengan orang lain. Itu dari segi lidahnya lah. Dan aku mulia daripada si Fulan, aku lebih mulia daripada si Anu. Seperti kata iblis alaihi laknatullah, yang dihikayat di dalam Al-Quranul Karim, yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqtahu min tin. Sadaqallahul azim. Aku terlebih baik daripadanya, daripada Adam, iaitu daripada Nabi Adam. Engkau jadikan aku daripada api, dan engkau jadikan Nabi Adam daripada tanah. Surah Al-A'raf ayat 12. Dan ada kalanya pada kedudukannya seperti ia meninggikan akan kedudukannya dan terdahulu tempat kedudukannya itu daripada orang kebanyakan, orang awam. Dan ada kalanya nyata pada ketika berbicara dengan orang seperti ia tidak tahu kalah, tidak mahu kalah daripada perkataan orang.
Kalau dia berbalah, dia bertengkar, dia lebih tinggi percakapannya daripada orang lain. Dan tiada mahu ia mengikut akan perkataan orang jika ia salah sekalipun. Dah mula dah menjangkit penyakit ni sehingga dia tidak mahu menerima kebenaran. Ya. Kadang-kadang orang tegur dia, bang abang datang dengan saya tadi, abang kurang, ya, kita sama-sama datang semayang tadi berjemaah, kita sama-sama kurang 2 rakaat. Saya tadi dah 2 rakaat, abang tak tambah 2 rakaat, tak jadi 2 rakaat, ada kurang 1 rakaat. Peduli apa aku, katanya. Siapa engkau, katanya, nak menegur aku? Ya, ini ndak ke aku buat semayang? Orang lain yang tak semayang, tak kau sibuk kan, katanya. Dah mula melat-larat. Dia patutnya dia terus tambah je lah kan. Bukannya payah now. Tambah je lah 1 rakaat, jadi cukupkan 2 rakaat. Ini tak ada. Ya. 10 tok guru aku mengajar, tak pernah menegur aku, katanya. Aduh, habis lah. Itu maknanya inat, tidak mahu menerima kebenaran di atas teguran tadi. Ya. Jadi manusia ni tak sunyi daripada salah dan silap. Ya. Al-insan la yakhlu anil khata' wan nisyan. Sebab itulah saya sendiri pun kalau ada salah silap, kalau puan-tuan ada yang tak puas hati dengan apa yang saya sampaikan ke ataupun apa yang saya khidmatkan, terus terang cakap, ya, bagi tahu, ya, supaya sama-sama dapat kita tegur menegur antara satu sama lain. Tak kira dalam urusan rumah tangga sekalipun, kadang-kadang anak-anak saya sendiri tuan-tuan jumpa, ya, ada yang tak betul, tegurlah. Saya benar akan tegur, tapi tegurlah cara hikmat. Ya, pasal apa? Uslub ataupun metodologi dakwah. Ya, itu ada teknik dia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Tegur cara hikmat. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah beri kepada dia kebijaksanaan, hikmat, maka Allah telah memberikan kepadanya, ya, kebaikan yang banyak. Ya. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, sebab apa saya gunakan perkataan ni Imam Ghazali? Sebab kedudukan Imam Ghazali sebagai hujjatul Islam. Dia seorang yang pandai berhujah dalam agama Islam. Ya. Dan dia pernah jadi profesor penuh di Nizamuddin di Baghdad satu ketika dahulu. Kemudian apabila dia duduk menyampaikan ceramah, pada hari-hari, setiap hari dia sampaikan, semua soalan anak muridnya semua dapat dijawab. Tapi pada satu hari dia tinggalkan kuliah, dia duduk di rumah, maka anak muridnya terdiri daripada profesor-profesor, doktor-doktor buat rawatan terhadapnya, maka dia didapati tak ada apa sakit. Mereka desak Imam Ghazali, tanya apa sebab tak hendak pergi mengajar. Dia kata, setiap kali aku dapat menjawab persoalan yang ditujukan oleh anak murid aku, maka timbullah perasaan di dalam hatiku, rasa takabur, rasa besar diri, akulah orang yang paling alim, orang yang paling berilmu. Maka sebab itu aku tak dapat nak memberikan jawapan pada hati dan jiwa aku, tetapi aku dapat menjawab persoalan-persoalan yang ditujukan kepada aku. Maka mulailah dia makan tak lalu, tidur tak lena, makan tak kenyang. Ini ibaratnya akhirnya dia kurus kering dan terus dia musafir meninggalkan Baghdad dan meletak jawatannya sebagai profesor penuh dan pergi terus merantau sehingga dia berjaya menulis kitab Ihya Ulumuddin. Sebab itu kitab Ihya Ulumuddin patut kita semua kena khatam, belajar ilmu tasawuf. Sebab apa saya kata begitu? Sebab pokok agama ada 3. Satu, ya, Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Pelajaran tasawuf ada kaitannya dengan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadat seperti seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu tak lihat Allah, Allah lihat kamu. Jadi sebab itu saya petik perkataan Imam Ghazali. Dia kata, wal mutakabbiru huwallazi in wa'iza anifa aw wa'aza anafa. Orang yang takabur itu ialah orang yang jika ditegur oleh orang lain
maka ia marah dan dia benci, tak suka ditegur. Dan jika ia menegur akan orang, iaitu dengan keras. Kalau dia tegur orang bukan main keras lagi. Kalau orang tegur dia, dia tak mau terima teguran orang. Ya, ini dikatakan takabur. Lagi suka mungkir akan orang, maknanya dia engkar perkataan orang walaupun betul, dan tiada mahu ditegur oleh orang lain. Jadi dia memandang hina orang yang menegurnya. Ya. Maka demikianlah adanya. Dan barang siapa yang melihat akan dirinya itu mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah, dan jika daripada walau binatang sekalipun, maka iaitu adalah dianggap sebagai orang yang takabur. Tetapi sayugia engkau ketahui bahawa kemuliaan itu bagi orang yang mulia kepada Allah pada negeri akhirat, iaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala, seperti firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabiyyin wala ajamin illa bittaqwa. Maksudnya bahawa orang yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah itu ialah orang yang terlebih takut daripada kalangan kamu akan Allah Ta'ala. Orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala itulah orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sayugianya bahawa engkau mengiktikadkan bahawa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah. Itu dari segi tasawufnya lah. Ya. Dan hendaklah engkau lihat bahawa orang lain itu terlebih mulia daripada dirimu. Maka jika engkau lihat akan kanak-kanak yang kecil, maka kata olehmu di dalam hatimu bahawa kanak-kanak itu tiada dia berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Pasal kita dah dewasa, mungkin kita berhadapan dengan dugaan daripada Allah Ta'ala berbagai-bagai maksiat dan sebagainya. Ya? Sebab itu dalam doa kita, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan jika engkau lihat akan orang tua pula, orang yang sudah lanjut umur daripada kalangan kamu, maka engkau kata di dalam hatimu bahawa orang ini telah berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala sekian lama, ya, dahulu daripada aku, maka tiada syak lagi, tiada dapat diragui lagi, maka dia terlebih mulia daripada aku. Orang yang sudah lanjut umur, kita pandang kita ni lebih, ya, rendah daripada dia kerana dia dah lanjut umur dan dia banyak amal ibadatnya. Ya. Sebaik-baik seseorang itu panjang umurnya dan baik amalannya. Dan jika engkau lihat akan orang yang alim, maka engkau kata di dalam hatimu bahawa orang itu telah diberi oleh Allah Ta'ala ilmu pengetahuan yang tiada diberi akan daku, dan sampai kepada ilmunya yang tiada aku ketahui akan dia. Mungkin kita lihat orang yang lebih alim daripada kita, maka kita dia sudah tentulah orang yang lebih mulia di sisi Allah kerana ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Ya. Yarfa'illahu alladhi, meninggikan darjat, martabat, kedudukan dan kemuliaan orang yang beriman. Jadi kedudukan orang yang beriman adalah tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, iman kita menyebabkan kedudukan kita paling tinggi. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Ya, alladzina amanu. Demi masa manusia dalam kerugian melainkan orang yang beriman. Orang yang beriman saja yang tidak rugi. Sebab ya, banyak kelebihan yang didapati oleh orang yang beriman. Bila dia ditimpa dengan kesusahan, maka dia bersabar. Apabila mendapat kenikmatan, maka dia bersyukur. Tidak ada pada selain daripada orang yang beriman. Ini kelebihan orang yang beriman. Ya. Beriman kerana dia berpegang teguh dengan agama Islam. Ya. Ya. Sebab itu agama di sisi Allah ialah agama Islam.
Inna dina indallahil Islam. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Agama Islam itu kedudukannya tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripada agama Islam di muka bumi ini. Pasal apa? Agama Islam adalah agama Allah. Ya, faman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil selain daripada agama Islam, ya, waman yabtaghi ghairal islam dinan sebagai cara hidup ataupun agama yang lain daripada agama Islam, ya, waman yabtaghi islam waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal. Sekali-kali tidak Allah terima. Digunakan perkataan lan, bukan la. Kalau fala yuqbal tu lain, mungkin dia terima. Tapi kalau falan yuqbal, selama-lamanya Allah tidak akan terima. Falan yuqbal min, Allah Ta'ala tak terima daripadanya apa saja kebaikan, ya, welfare ke apa ke, tak ada apa kebaikan. Pada segi kemasyarakatannya mungkinlah, dari segi adat tradisi, tapi dari segi pahala keredaan Allah tak mungkin dapat. Sekali-kali tak dapat. Falan yuqbal, tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sedangkan dia pada hari akhirat besok berhadapan dengan kerugian. Rugi, serugi-ruginya. Ya. Bak kata tok guru saya, was saja wal penat, wat tak ada apa, wal kosong terus. Langsung tak ada apa-apa. Ya. Itu ruginya kufur, engkar derhaka dengan, ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu agama Islam. Itu ayat tu selalu nak kena ulang-ulang kan. Kalau tidak nanti kita rasa macam, kita rasa diri kita tak dihargai. Kita rasa macam kita macam sia-sia aja hidup kat muka bumi ni. Padahal, ya, orang yang beriman ni kedudukannya tinggi. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih, tu perlu diulang-ulang kan. Kerana agama tak serupa. Agama di sisi Allah, agama Islam. Sebab itu kita disuruh pilih agama Islam. Ya, ditakdirkan. Qada takdir itu bagi pada tiga. Satu qada takdir yang tak dapat dielakkan, yang lelaki, yang perempuan. Yang kedua, selain lain daripada itu, panjang pendek, tinggi rendah, kulit putih kuning langsat, apa semua tu, itu memang dah takdir lah orang kata, ya. Ni takdir yang datang kemudian. Ini kita duduk sekarang ni datang kemudian ni. Tak ada anak, tak ada isteri, ada isteri, tak ada rumah tangga, tak ada kereta, tak ada rumah, tak ada. Dia datang kemudian. Itu takdir datang kemudian. Takdir yang paling akhir sekali adalah takdir yang kita disuruh pilih. Mana nak pilih? Iman ke kufur? Nak pilih syurga ke neraka? Pilih sendiri. Sebab itu datangkan Nabi, datangkan Rasul, didatangkan Al-Quran, didatangkan peristiwa-peristiwa umat-umat zaman silam seperti kaum Ma'ad, kaum Samud, kaum Bani Israel, supaya jadi pengajaran. Kalau nak menerima nasib serupa macam kaum tu, buatlah macam mana yang kaum tu buat. Sebab itu kita disuruh pilih, ya, iman, Islam, takwa, taqarrub pada Allah Ta'ala dengan amal soleh dan sebagainya. Itu memang disuruh. Jadi takdir yang akhir sekali ialah takdir yang mana kita disuruh pilih, iaitu pilih iman, Islam dan takwa, ya. Itu tadi memandang kepada orang yang berilmu, dia rasa orang ni mungkin lebih alim daripada aku ni jahil, ya. Dan tiada diberi akan daku, dan sampai kepada ilmu yang tiada aku ketahui akan dia. Maka tiada syak dia terlebih, orang yang alim tadi lebih mulia daripada aku. Betapa nak sama dengan aku, mungkin tak sama, ya. Dia lebih mulia di sisi Allah. Inilah, ya, sifat yang diajar di dalam ilmu tasawuf ini, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sifat tawaduk, merendah diri, lawan bagi sifat takabur. Kadang-kadang orang tanya apa dalil tawaduk. Kalau nak cerita tentang dalil tawaduk, merendah diri, dalam berjanji pun ada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Dan Nabi Muhammad itu merupakan seorang nabi yang bersangatan malu dan bersangatan
merendah diri, tawaduk. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawaduk. Itu dalil berjanji kita lah. Ya. Nabi ni banyak tawaduk. Kadang-kadang Abu Sufyan datang, ketua orang kafir Quraisy. Ya, Nabi turun bawah, dia suruh Abu Sufyan duduk atas kursi atas, duduk. Kata Abu Sufyan, sesungguhnya Muhammad ni dia tidak mengharapkan disanjung-sanjung. Tapi sebenarnya Nabi lah yang mendapat sanjungan daripada Allah SWT, sehingga disebut dalam azan kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal mengutuk Nabi, merendah-rendahkan Nabi. Dia kata anak mati kecil. Ya, Allah Taala dah tak suka dengan kau Muhammad. Dikatanya kau ni kudung, abtar. Turun, inna a'tainakal kausar. Sungguhnya kau diberi wahai Muhammad dengan pemberian yang banyak. Ada 2 minit lagi. 1 minit lagi. InsyaAllah kita tangguh dulu sehingga kita jumpa dalam khutbah Jumaat, tajuk berkaitan dengan sombong itu sifat iblis. Jadi saya tangguhkan dahulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi bahan renungan kita bersama sebagai hujah dan dalil bagi kita untuk terus bersemangat dalam menghadapi bahtera hidup penuh dengan kesabaran, penuh dengan iman, Islam dan takwa, dan terus menimba ilmu pengetahuan secara mendalam, menjadi insan yang faham tentang agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dia mendapat kebaikan, maka Allah jadikan dia faham tentang agama. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Wadfa' 'anna al bala' wal waba' wal bala' wal riya' wal zina wal ahwa' wal fahsya' ma zahara min al-batan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.